sama kita mendoakan semoga ilmu kita dapat boleh memberi manfaat kepada semua pada malam ni, dan kita boleh sebarkan kepada semua network kita insya-Allah dengan terbaik. Dan kita doakan Cikgu Amir semoga dia mendapat memberi manfaat yang terbaik pada malam ni untuk Walton insya-Allah kan. Jadi dengan ni saya serahkan kepada Cikgu Amir untuk meneruskan program kita malam ni. Jadi Cikgu Amir dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, hari ni saya buat Waalaikumsalam. Jadi saya buat training sikit kepada anda hari ni. Yang pertama sekali, saya dah tengok anda dah masuk company punya, kita punya Walton punya program. Lepas tu banyak kita punya top leader buat presentation. Lepas tu agent-agent yang baru, testimoni dan sebagainya. Semua tu dah. Dan saya juga tengok HQ ada buat kursus juga kepada anda. Cuma bahagian yang saya nak titik beratkan pada malam ini adalah bahagian untuk anda dapat at least top 30 pada hujung tahun ini. Itu paling lambat dah tu. Hak lama-lama tu kena duduk top 20 lah. Yang baru-baru tu kena pergi paling kurang top 30. Yang pertama sekali saya nak bagi tahu, yang duduk di top 5 biasanya income dia antara 80 ke 1000 ke atas. Top 5 tu dia ada 100,000 ke atas. Top 10 tu biasanya dia sekitar 50-60,000 ke atas. Jadi anda kena ambil dalam, kalau top 20 dia duduk dalam sekitar 25,000 ke atas sebulan. Dan kalau yang anda duduk top 30 tu dia dalam sekitar 10,000 ke atas sebulan. Okey. Kalau daripada apa yang saya lihat, apa yang saya tengok, masalah kita yang pertama sekali adalah pembinaan grup. Jadi hari ni topik saya cuma nak tunjuk bagaimana kita nak bina grup. Bina grup sebab apa? Dalam Walton ni kita dah tahu dah basic dia. Asas dia kita tengok dia berbeza dengan mana-mana syarikat sebelum ini. Semua orang boleh tak menafikan benda tu. Siapa yang pernah join kita, yang duduk lama di sini, dia pernah buat syarikat-syarikat lain sebelum ni, semua orang tidak boleh nafikan. Di mana Walton break record. Dia mecah record. Kalau kata-kata networking lah. Lawan dengan networking mana pun. Sebab, kalau anda tengok, dari segi hasil yang kita dapat tu, tanyalah semua leader yang pernah duduk dalam Walton sekarang ni, yang dia ni dulu pun pernah buat macam-macam company sebelum ni, anda akan tengok perbezaan yang jauh sangat. Jadi sayang sungguh anda yang dah ada agent dah jadi agent Walton lama, tapi masih relax dulu, tengok dulu dan sebagainya. Jadi persoalan dia hari ni saya nak ajar kepada anda bagaimana nak bina grup tu. Kenapa pentingnya Walton ni? Sebab Walton kita baru bermula saja. Anda tengok dalam keadaan COVID-19 sekarang kita sedang uruskan untuk kita punya lesen di Singapura, Brunei sedang uruskan sekarang. Dan juga negara-negara lain. Sedangkan kita tengok di Malaysia, Sabah, Sarawak pun tak ada lagi top 30 pun tak ada lagi Sabah dengan Sarawak kan. Jadi, tapi sale kita tu menakjubkan. Sale kita menakjubkan, maksudnya kita maintain dan dia naik. Bulan ni, contohnya bulan ni 28 hari je. Tapi sale company sama. Walaupun 28 hari, tapi sale company sama bulan lepas. Kalau tambah lagi 3 hari, dia akan naik. Dan benda ni, banyak orang dia tengok macam mana dia buat networking. Itu yang saya jadi persoalan dia. Dia dah jadi agent. Tapi dia buat macam benda ni biasa. Dia tak nampak satu bisnes yang luar biasa hebat. Dia tak nampak benda ni sebagai satu career yang dia boleh buat benda ni bersungguh-sungguh. Walaupun dia buat part time, tapi dia buat macam full time. Dia buat macam full time. Sebab kita dah terbukti apa? 2 tahun hampir kita buat. Saya tak sampai 2 tahun. Sikit lagi sampai 2 tahun. Sebab saya start run dan market saya masuk agent, cukup lah. Bulan 3 ni saya masuk berapa hari bulan saya masuk agent, tapi saya tak jalan lagi. Saya jalan pada bulan 5. Bulan 5. Jadi apa yang saya nak share kepada anda ni, apa permasalahan dia? Kenapa kita boleh bina grup, tapi grup kita tu naik turun? Dan sebenarnya bagaimana kita nak bina grup kita tu? Nak cipta income tu. Berapa bahagian, apa part yang penting sekali yang kita kena buat. Jadi benda ni, kita jangan main-main, saya bagi tahu kepada anda. Sebab ini satu projek yang besar. Bukan sekadar dengar ceramah, rasa nak buat-buat. Anda tengok terbukti, memang miracle. Anda tengok hari minggu ni, bulan 2 kan. Bulan 2,
anda tengok majalah buku terbaru kita tu yang cipta kereta Murti beli kereta baru lagi. Lepas saya dengar Zaini juga withdraw. Nama dia tak naik lagi. Nama dia akan diikhtiarkan pada bulan depan. Dan rumah, yang ambil rumah saja. Yang ambil rumah yang saya tahu Siti beli rumah lagi sebiji. Kereta dapat, rumah dapat. Murti beli rumah lagi sebiji. Murti beli kereta juga beli rumah. Dia beli rumah dekat center Sungai Petani tu, pejabat baru kita tu di belakang tu dia beli cash. Jangan cerita kat dia, marah ni. Dia beli rumah 350,000 cash. Kereta lagi. Semua tu anda tengok mana pernah kita capai. Dulu kita pernah buat lah, kita beli, okey lah kita ada banyak duit, kita beli sekali-sekali seorang dua tu ada. Yang kita buat, kita bayar bulan tu ada. Tapi memang di sini kekuatan produk kita tu memberi sumbangan yang sangat besar. Dulu kebanyakan syarikat kita buat, produk tu duduk nombor 2, plan tu duduk nombor 1. Dia naik turun. Tapi dalam Volten dia terbalik. Benda ni susah nak cari tau. Benda ni memang susah nak cari. Kita dapat anugerah produk yang hebat, lepas tu nasib kita dapat kita punya VKV, kita punya VR4, kita punya produk-produk lain kita lepas tu ada lagi lepas ni produk-produk baru, perancangan yang teratur company buat sekarang. Kita nampak HQ sekarang baru sedang bertindak. Maksudnya dia dah tidak tahu tu banyak lagi kelengkapan yang HQ sedang buat sekarang. Tengok kita punya center, bukan main-main. Kalau kita tengok dari pengalaman kita buat networking, alah dia ni, company ni berapa lama. Kita center Sungai Petani tengah buat renovation sekarang. Tengah buat center Sungai Petani, Johor, lepas tu kita akan buka Singapura, kita sedang uruskan. InsyaAllah, mungkin kita ada law, undang-undang baru sebab ada COVID-19, kita tak boleh sebarang sempadan dan sebagainya. Nanti kita akan kembangkan juga benda ni di seluruh Asia Tenggara. Lepas tu insya-Allah kalau ada rezeki kita mana dah tahu dia lepas ke India, lepas ke Afrika dan sebagainya di long term. Jadi jangan kita esok dah akhirnya bila kita duduk rugi macam dulu. Berapa ramai yang jadi agent pada awal-awal dulu merajuk kan, tak puas hati dengan apa, merajuk berhenti. Saya rasa benda-benda macam tu kita tinggalkanlah. Business is business. Betul tak? Business is business. Kita keringkam. Kita kerja di kilang pun bukan kita setuju dengan bos-bos kilang tu. Kadang-kadang dia maki kita pun kita kerja juga. Kita bergaduh dengan orang tu pun kita kerja sebab kita kerja kan. Jadi benda ni business. So anything happen tu abaikan saja. Yang penting result tu kita dapat. Nanti saya nak share sikit pada anda. So di Volten nombor satu anda kena ingat tu. Bila kita nak buat convincing power, kita sendiri kena lengkapkan dulu kelengkapan kita ada. Masalahnya kita pun tak confident dengan apa yang kita buat. Anda tak tengok, saya duduk di sini, saya melengur, saya rasa bersyukur sangatlah. Allah jadikan COVID-19, sebelum tu dia prepare dulu satu company ni, dan bila COVID-19 mai, kita tengok semua ejen-ejen di Volten, kita dapat keuntungan, kelebihan daripada orang lain. Di waktu orang lain drop, di waktu orang kena berhenti, dia uji Allah kan. Kita, Allah bagi rezeki, ya Allah Tuhanku. Kadang-kadang saya nak menangis. Memang miracle. Memang keajaiban berlaku. Cuma ada orang dia tengok sebelah mata. Masuk kiri, keluar kanan. Bolehlah mereka tu nasib kan. Dia main ayat-ayat lama tu. Cuba kita mula mencipta benda tu secara serius. Kita mula cipta benda tu secara serius. Sebab ini satu projek yang besar tanpa perlu modal pun. Dan kita boleh collect million. Selesaikan semua masalah kita kan. Kita collect juta tahu. Bukan projek kecil. Kalau susah pun berbaloi lah. Kalau kita rasa susah tu berbaloi. Memang sakit kepala pun berbaloi. Hasil yang kita dapat tu memang ya Allah ya Tuhanku. Memang luar biasa hebat. Jadi kita tak usah main-main. Jadi saya ambil kesempatan hari ini. Share dengan anda sedikit. Setiap knowledge. Benda-benda negatif tu kita buang dulu. Jadi topik nombor satu. Sebelum saya nak mulakan, anda kena buang hantu raya yang ada dalam diri kita tu. Ini projek yang besar. Okay? Kita mesti settle dulu part-part tu. Dalam bisnes, kita kena ingat satu, saya pegang ayat saya. Segala apa yang berlaku tu dengan izin Allah saja. Anda tidak ada orang hebat, tidak ada siapa hebat. Dan setiap benda yang baik, Tuhan tak akan bagi kita cash. Dia mesti uji kita. Ada orang tu dia bagi dia nak jadi leader tapi dia bagi dia kena attack dengan kadang-kadang dengan upline, dengan sideline, kadang-kadang produk dia patah. Ni produk kemek sikit merajuk dah sepak pintu, peredah pintu tu. Apa Volten produk dia kata mari dia sepak pintu, pecah pintu merajuk.
haram punya company. Dia kata, macam ni nak berniaga. Pasal kopi sekotak kemek je. Habis, berapa juta dia hilang. Pasal benda-benda macam tu, anda tengok, hantu raya ni, tolong buang Sat. Tu baru kita nak masuk khusus. Nombor satu, anda ingat, di dalam kehidupan kita ini, mana dapat keuntungan tu secara direct. Dia mesti bagi satu hal yang baik. Bila Tuhan nak bagi kita, dia mesti ada ujian benda tu. Sama ada sikit atau tu. Lepas tu, kita tahan sikit lah. Tahan sikit. Kalau kita rasa, lepas tu kita ubah persepsi diri kita dulu. Jadi sebelum khusus tu, nombor satu saya kata, belajar bersabar. Kita belajar bersabar. Apa yang jadi tu salah aku. Ingat tu ayat saya. Apa yang terjadi tu salah aku. Jangan. Kalau mata kita selalu tengok orang, menyebabkan saat lagi, apa yang saya nak cerita saat lagi, dia jadi gagal juga. Kenapa cikgu? Saya belajar orang, saya bina grup, saya susah nak jadi. Sebab mata kita ke arah luar. Kita selalu tengok orang tu tak betul, mangkuk betul lah dia tu. Aku taja letih tak nak masuk, orang lain taja masuk, aku taja tak masuk. Sebenarnya bukan soal dia mangkuk. Mangkuk tu kat siapa? Mangkuk tak kat kita ni, mangkuk. Kita tak tahu nak closing orang, kita tak tahu nak buat apa. Dia tanya soalan kita tak tahu. Jadi dia nak buat berniaga, tanya tu tak lepas, tanya tak jawab, tanya tak tahu jawab. Dia nak buat. Lepas tu dia tengok orang lain tu boleh cerita. Kalau saya pun saya pergi kat saya punya orang yang boleh ajar saya, bina saya nak buat bisnes apa? Saya nak buat bisnes, saya nak buat. Jadi saya nak tifu saya nak. Bila saya tanya soalan tu dia boleh jawab, dia boleh prepare, saya boleh soal jawab dengan dia. Saya baru nak jadi ejen, saya mesti ada masalah, saya mesti rujuk kat siapa? Saya rujuk dekat A pun tak tahu. Tanya tu tak tahu. Ni produk ni apa hebat? Tahu aku pun tak tahu. Depa panggil kunyit hitam. Telan aja lah. Mati masuk kubur je dia kata. Habis tu nak cakap apa? Jadi kelengkapan tu. Nombor satu saya kata buang dulu kita punya getaran-getaran dekat hati kita ni. Buang dulu. Dia nak rasa panas kan. Rasa nak marah. Bila badan kita rasa panas tu nak marah tu. Ada jimburagas ada banyak dalam tu. Buang-buang dulu. Buang semua tu. Banyak doa, banyak bertafakur, banyak Allah aku tolong aku ya Allah tolong aku. Lepas tu study. Namun satu kita tahu dah bagaimana nak mari mandrum dalam diri kita. Aura dalam diri tu nak main macam mana. Kehebatan Bolton itu cuba tengok sendiri dulu. Adakah tengok betul tak kita punya CEO tu dia main-main ke? Anda tengok dia invest berapa tu. Setiap keuntungan syarikat dia tak ambil semua. Dia bina syarikat, dia bina tengok sampai design pun dia buat. HQ tu dia buat cantik-cantik. Ini dia nak buat long term. Soal jadi, soal apa tu soal Allah Ta'ala. Kan? Tapi dia berusaha bersungguh-sungguh. Kita jadi ejen. Dia bahagian dia, kita bahagian kita. Jadi nombor satu, saya nak tunjuk kepada anda. Anda yang baru jadi ejen di Walton. Anda yang dah sign up jadi ejen di Walton. Ini bukan soal main-main tuan. Ini saya buat presentation ni bukan mari nak ceramah-ceramah, nak cari nama. Tak. Niat saya kerana Allah. Saya nak tahu. Saya panggil semua grup tau. Bukan grup saya saja tau. Grup upline pun saya minta datang sini. Saya tak ada masalah. Saya nak tengok Walton ni hebat. Saya nak tengok Walton ni meletup-letup. Nak tengok semua orang di Walton ni sukses. Tak kisahlah bawah siapa pun. Asal dia duduk dalam Walton ni, saya nak semua orang sukses. Benda ini akan menjadi kekuatan bagi saya. Saya akan tengok benda tu, saya bersemangat tengok orang tu. Saya tengok orang ni berjaya, saya tengok orang ni berjaya. Saya rasa benda ni bersaing dengan saya. Saya pun nak berjaya macam dia orang. Anda mesti ada sikap positif macam ni. Sikap positif yang hebat. Jadi soal kecil-kecil tu abaikan. Anda tengok bagaimana membentuk aura dalam diri kita tu. Aura kita tu, kita sentiasa bantu orang lain. Tak kisah dia bawah kita, tepi kita, kanan kita. Asal kau sukses, it's okay, no problem. Dari situ anda tahu membentuk satu kita punya semangat kita. Bila kita buat kerja tu, dia tak jatuh. Kan kita buat bila hari-hari ada mood. Bila kita pergi sponsoran tak masuk. Lama-lama kita pun give up. Susah lah bro. Aku ini produk dia mahal lah. Dia mula bagi reason. Anda senang saja. Soal okey tak okey, tengok the power of majority. Ramai orang sukses maksudnya kalau aku tak boleh buat, aku yang make mistake. Orang lain boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Mesti aku ada masalah. Jangan lu tunjuk, dia tu bolehlah, dia hebat, dia tu ada pengalaman. Dia lu tunjuk orang juga. Anda buanglah benda tu. Anda tahu tak, dalam kursus mana saya pergi, punca kegagalan bila tangan tu tunjuk kat luar. Itu dia punya key point. Itu asas orang gagal, bila mata dia tengok salah orang tu. Dia salah dia tak pernah tengok. Kelemahan dia langsung dia tak pernah tengok. Dia rasa dia hebat. Sebab apa? Hantu raya dalam diri kata dia hebat.
Hebat tak hebat tu bukan masalah ni, masalah result. Saya dah kata dah. Exam di sekolah, kalau dia kata kita pandai tak pandai, duduk nombor 1. Kalau kita nak cerita kita hebat, tapi duduk periksa nombor 40, nombor 50. Kan? Hebat tak mana? Walaupun kita nampak bodoh, tapi exam nombor 1. Ha. Kan bijak namanya tu. Exam nombor 2, exam nombor 3. Jadi kita tak payah duduk judge orang ni. Anda mula bina. Yang dah jadi agent tu, di bisnes inilah saya bagi tahu kepada anda. Benda ini belajar semua orang. Saya sendiri bersama, kita semua sama saja. Kita semua sama. Kadang-kadang rasa kecewa, semua mengamuk sama-sama. Kadang buat penat tak jadi-jadi. Ya Allah. Sebab tu saya kata, kesabaran tu kena kuat. Bayangkan, kita buat satu projek yang besar di World ni. Berbanding dengan mana-mana syarikat pun setakat ni. Anda tengok, ni hari Jumaat. Anda tunggu buku baru ni keluar lagi. Ramai yang tas 100,000 dan sebagainya. Yang keluar rumah, keluar kereta baru, macam-macam baru keluar habis. Semua keluar. Dalam hotel selagi tak dapat cash, tak boleh tambah duit sendiri. Kena tukar RP, baru dia qualified dekat situ. Dapat dia bayar. Jadi bila dapat projek sebesar ini, anda tengok income. Kalau kita sabar buat bertahun, kalau dari ejen yang mula-mula buat dulu, buat dengan ikut sistem, upgrade diri setiap kali kita gagal, insya-Allah dia akan jadi. Anda nak sukses, anda yang tentukan. Ingat ayat saya. Kita nak sukses, kita upline, tepi, kiri, kanan, bawah tu semua hanya sebagai satu sub account, sub support. Sub support. Ya. Tolong off anda punya handphone, no? Ada handphone pula. Tolong off anda punya sound. Tolong minta tolong semua mute handphone anda Minta tolong kerjasama mute handphone anda sekarang. Anda mengamuk dengan tu, saya duk dengar je. So, I love you saya duk dengar kat dalam ni. Okey. Jadi macam mana nak buat juga? Kenapa kita tengok? Bila anda kena tahu dah jadi agent yang anda dah buat dulu tak jalan, tak apa, kita baru je. Anda bukannya lama je. Cikgu, saya dah masuk 2 tahun lepas. 2 tahun. Kita bukan nak 2 tahun. Umur ni kita dah main dah 2000 berapa dah. Sekarang 2021 dah. Dalam duduk COVID-19 pun dekat setahun dah. Jadi kita buang dulu sikap tu. Jadi kita positif. Jadi kenapa saya kata begitu? Setiap kali bila kita buat, tunjuk kita punya kegagalan tu, kelemahan tu bagi kita. Kita belum fail. Okay. Di situlah anda tengok kenapa bila bercakap saya malas bila sebut orang menyalah orang tu, menyalah orang ni, menyalah orang tu. Benda-benda ni saya tahu berpuaka dalam diri. Saya bukan nak dengar pun. Bagi saya lah manusia paling teruk. Senang saja jawapannya, aku lagi teruk pada orang lain. Aku ni teruk, akulah mangkuk lagi. Dia orang bijak, aku mangkuk. Senang je, nak selesaikan masalah tu senang. Dia orang tu, walaupun macam tu, tapi dia orang okey, aku lagi mangkuk. Senang je. Jadi aku teruk, aku yang kena bangun. Aku yang lemah, aku yang teruk. Aku kena perbetul diri aku. Aku kena punya kekuatan yang gila-gila. Untuk capai, kalau orang boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Mesti ada sebab, mesti ada reason. Benda ni, dalam kursus memanglah kita tak jauh. Kalau saya bercakap ni, kadang-kadang orang marah. Tapi benda ni real. Yang menjadikan kita lembek dalam diri kita apabila kita rasa kecewa, marah ke orang, panas hati, tak puas hati dengan orang ni, tak puas hati ni, tak puas hati dengan company, cari salah. Benda ni sebenarnya kalau dalam kursus motivasi pun, anda tengok benda ni, buang saja. Tak ada dalam jutawan di dunia ni kaki merajuk. Anda pernah dengar, saya jutawan dunia tu dia kuat merajuk, jutawan tu kuat marah orang, tak ada. Semua millionaire diam je. Dia pun banyak memerhati, mendengar daripada absorb setiap benda yang dapat. Dan mereka sentiasa upgrade diri mereka. Itu syarat nombor 1 sebelum ceramah saya bermula. Ceramah belum bermula lagi tuan-tuan. Ceramah belum start lagi. Training belum start lagi. Nak buang hantu raya tu dulu. Kalau hantu raya tu kita tak buang keluar, duk macam tu lah. Mari Tok Guru dari terjun dari langit pun, duk macam tu. Tak boleh lah bro. Kopi mahal lah. Jual tak laku. Dia tak salah, dia tak pernah jual. Orang buat sale berjuta, tapi dia duk salah orang tu juga. Jangan benda-benda tu buang. Okey, jadi kalau anda dah boleh buang benda tu, anda cuba faham. Tadi saya bagi tahu, Bob10 bukan sembarang. Terbukti saya sendiri, saya rasa Zaini dalam grup ni, ada banyak dalam ni, leader-leader dalam ni, tu posto pun ada dalam ni. Anda tengok, semua mencapai benda yang ajaib. Memang anugerah Allah pada zaman kita kena COVID-19 ni, saya rasa ini satu anugerah yang luar biasa. Setiap kali kita kena lockdown saja, sale kita naik. Lockdown saja, sale kita naik.
Itu satu anugerah yang kita kena bersyukur. Anda yang ada kerja boleh nak buat side income, walaupun buat side income tapi buatlah betul-betul. Learn. Ini satu projek yang besar. Walaupun modal kita kecil, anda bisnes jangan ingat modal tu besar yang kita nak fokus. Hasil tu besar yang kita nak fokus. Banyak kita silap dalam bisnes ni, kita dah ingat, bila projek tu kita keluar modal beratus ribu, itu kita kena fokus. Walaupun hasil kita tak tahu. Sebenarnya bukan macam tu. Saya dah masuk kursus dah. Yang paling penting dalam bisnes adalah result. Kalau anda tengok macam ni lah, multi, semua top-top leader yang bawah-bawah paling cantik pun collect income besar. Ini bukan main-main. Ini bukan soal main-main. Ini kena belajar sungguh-sungguh. Okey, itu part nombor 1. Dua, bila kita duduk dah faham, confident, self-confident tu kena ada dengan apa yang kita buat. Jangan half-half. Jangan kita buat rasa separuh. Tak buat pun tak apa. Bukan. Alah, tak buat pun aku masuk agent apa. 3 akaun je, tak kisah. Dia banding modal, rugi tak apa. Rugi tak apa. Orang tengok, kalau orang lain boleh dapat, kenapa? Macam mana orang lain boleh cipta income, aku tak boleh. Sayang, apa kelemahan aku? Ini peluang hebat dalam hidup aku. Aku kena belajar, aku kena pergi, aku kena buat. Sekali ni aku buat tak jadi, tak apa. 1 perkara jangan buat dah, tak jadi. 2 perkara, 3 perkara aku buat tak jadi. 4 perkara, 5 perkara, 6 perkara aku tahu dah. Jangan buat, tak jadi. 7, jangan ulang lagi. 8, 9, 10. Lama-lama makin cerdik. Lama-lama kita makin cerdik. Nah, itu part yang satu, okey? Okey. Lepas habis yang tu, anda tengok tu, anda cuba, sebelum saya nak mula teknik saya nak buka network tu, anda kena fahami dulu sistem. Dalam Volten, sebelum tu saya pergi dulu kepada Volten. Anda, dalam kursus yang pihak syarikat buat, leader buat tu, kita kan main kita kena kenali kita punya company dulu. Apa kelebihan yang menjadikan kita sangat-sangat menarik nak buat. Jadi bila kita nak closing orang nanti, bila kita nak close orang, kita tahu point dia. Dia bila ditanya soalan untuk kita menarik, jadi kita boleh luahkan yang kita ni gila-gila tengok Volten ni. Jadi kita luahkan dekat orang ni bila kita buat sponsoring. Tapi bila kita pun tak tahu, orang tu tanya kita tak jawab, jam dia. Anda kena tahu dulu. Semua kelengkapan perlahan-lahan lah. Pertama, pihak syarikat punya nama tu. Boss, owner, lepas tu apa yang dia buat, sistem dia, apa yang menarik dengan Volten tu. Anda kena ada benda tu supaya jadi closing. Untuk anda buat close leader. Customer. Kita nak close ni saya nak ajar. Yang kita dah mati. Sebenarnya berlambak siapa-siapa di grup tu mati. Nanti saya tunjuk, saya boleh bangunkan balik semua grup-grup anda yang setelah orang kata dah duduk diam tu, kita boleh bangunkan balik. Tidak ada masalah. Jadi point tu tadi saya beritahu, anda kena ada attraction. Bila kita nak close orang tu, kita sendiri pun rasa meremang bulu rumah tengok Volten. Memang public lah kita punya CEO. Dia buat dengan projek yang dia buat ni, berhasil pun terbukti hebat. Okey, jadi point-point dengan company. Kedua, tentang produk tu. Yang Cikgu Madi duk cerita, yang saya tengok tu semua. Benda-benda point-point tu, kalau anda tak faham semua pun, cari main point dia. Main point dia, bahan-bahan asas dia. Anda tengok dalam VCafe. Apa benda hebat dia? Kenapa VCafe begitu hebat? Kenapa kita punya ni VR4 kita ni begitu hebat? Ini tanya, VR4 tu menatang apa cikgu? Gajah ke rimau? Mana saya tahu. Jadi dia susah nak explain. Bila ada ceramah, dia off, main game lagi best. Kan? Dengar ceramah ni susah kena pujuk ni. Saya nak buat ceramah ni, kena hantar mesej, kena pujuk. Bayangkan nak seorang kaya kena pujuk tu. Tak pujuk, tak datang. Bayang macam mana nak berubah hidup. Tapi kalau dandut, kalau pergi karaoke dulu, mak ai. Kan? Tapi kalau kita nak buat bisnes, kena pujuk. Ni, marilah dengar ceramah saya malam ni. Saya nak ceramah free. Saya lagi belanja kopi. Kalau dulu, bawa habis ceramah, saya belanja, kena makan. Baik, kita nak tolong dia jadi jutawan. Kena belanja dia, kena pujuk lagi. Jadi anda boleh tengok kategori macam mana. Differentnya orang yang sukses dengan orang yang gagal dalam hidup dia. Sepatutnya anak murid cari cikgu. Tak ni cikgu kena cari anak murid. Bayangkan. Mana ada sekolah cikgu pergi rumah anak murid. Lalu dalam networking, cikgu kena pergi cari anak murid. Ketuk pintu, mailah. Ni hari ni saya nak ajar ni, mailah. Tak maulah hari ni saya nak ada hal sikit. Tengok. Anda tengok apa berlaku sekarang. Tak boleh. Malam ni saya ada hal sikit lah. Sebalik tu. Lepas tu kita pergi sekolah. Cikgu sampai kat sekolah, anak murid semua datang.
Sekarang tak nak buat nak jadi jutawan, cikgu pergi jumpa seorang-seorang, rumah A, rumah B, rumah C, rumah pujuk. Tak boleh main kan cikgu kena marah. Kan pelik benda tu. Itu anda tengok punca. Kalau nak tahu result, kenapa banyak orang fail dan sebagainya. Dia punca dia kat situ. Jadi kekuatan tu apa? Jadi basic tu saya bagi asas pihak mengenai syarikat produk tadi. Apa produk tu? Main point dia. Bila anda nak close orang, bila anda berjumpa dengan orang nanti, anda nak close tu macam mana? Teknik saya akan tunjuk. Nak close orang tu supaya dia tengok, mak ini produk memang miracle. Dia menarik dengan produk tu. Itu bahagian tu anda kena belajar lah. Itu kursus semua HQ dah buat dah. Bahagian produk, lepas tu bahagian mana? Bahagian untuk cipta buat sale. Itu okey, yang tu apa sorry. Saya pergi ambil company dulu. Company dia punya produk, dia punya sistem belum lagi. Sistem company tu. Bila kita nak close, anda tahu dah kuasa bila kita nak close orang. Kalau Allah contoh anda mari jumpa saya akan tanya, saya nak buat bisnes, mesti saya tanya anda beberapa soalan. Apa yang menarik? Saya akan tanya, apa yang boleh anda cerita kat saya benda ni supaya saya dengar menarik. Saya rasa nak buat. Explain. Saya rasa mereka nak jual kunyit. Saya bayangkan saya tak pernah dengar kunyit hitam tu apa. Tiba-tiba anda cakap saya jual kunyit. Lepas tu sistem mereka bayar duit hari-hari. Lepas tu dapat kereta free. Itu macam mana? Saya pun tak tahu. Agak-agak saya nak sign up lah. Dalam satu saya mula percaya. Tetapi tanya tak dapat. Maka saya cari orang lain. Tengok siapa yang ada potensi. Itu berlaku sekarang. Cari orang lain. Sebab lepas tu kita kata, aku yang taja dia, aku yang sponsor dia. Tapi dia bukan nak masuk. Bukan masalah tu, masalah salah kita. Closing teknik kita tak betul. Jadi anda kena belajar sistem. Tolonglah saya. Bukannya susah pun. Ni, yang saya kata sistem tu, dekat handphone kita tu, walaupun terbalik anda tengok sekali lagi. Nah. Anda kena belajarlah tengok. Macam contohnya ikan. Kalau saya panggil anda tengok benda ni, nampak tak? Gambar ni kan? Anda boleh faham tak semua benda tu? Di situ kita boleh kira berapa total bonus yang kita dapat ni. Dalam gambar ni saja. Dalam gambar ni saja, kita tahu akaun mana nak jalan, berapa total sale, berapa waiting, semua kita ada. Hanya data ini saja. Berapa jumlah bonus. Total dia punya akaun ni daripada mula dia masuk ahli sampai sekarang. Total berapa bonus. Dia punya income. Semua ni kita dah kena tahu. Ini maksudnya sistem. Apa saja berkait dengan sistem. Contoh, kalau anda nak pergi dekat sini. Ni. Bukan nak. Anda cikgu, saya tak faham cikgu. Anda macam main game. Tekan satu benda tu, tekan tengok je. Tak faham. Saya tengok menatang apa benda ni. Tekan, dia tak nama. RP menatang apa benda ni. Kan? Pelan-pelan main saja. Banyak orang tak study pun kita tekan. Ni. Kalau tak faham, call upline. Call. Ini sistem. Jadi anda kena menguasai. Kalau tidak, tak ada faedah kita masuk kursus hari ini. Jadi kalau cikgu saya belum faham. Okey, tak apa. Anda catat itu saya belum faham. Saya akan jumpa upline anda. Upline anda atas lagi. Saya jumpa lagi atas lagi. Kalau tak boleh buat semua orang nanti, kita buat satu kursus. Hari itu kita belajar buat sistem ni yang lepas ni. Kalau semua orang kata, cikgu, kami rasa kita buat satu program untuk kita ajar bab ni saja. Hari itu, satu topik kita ambil sejam. Boleh, berbuat, bagi tahu dalam grup kita buat. Supaya semua anda tak ada masalah dalam lepas ni. Tengok handphone walaupun slow-slow pun tak apa. Kita buat sampai anda semua faham. Okey, ini sistem ni kena faham. Lagi apa yang menarik bagi kita, bagaimana sistem kita ni boleh kira real time. Itu kena faham. Itu nak convince leader. Bila anda nak close, lagi saya nak ajar anda macam mana nak close. Jadi, itu semua hal-hal baru berkait dengan syarikat. Dengan Volten. Lepas tu next, barulah pergi kepada kita punya langkah. Sebab dia ada dua bahagian. Dalam bisnes ni dia ada dua. Satu, management. Pihak HQ. Kita kena kenali management kita semua. Sistem macam mana. Sistem posting dia macam mana. Jadi bila orang tanya, barang post macam mana? HQ post. Pakai brand ni, sekian-sekian ni. Siapa manage? Ini semua. Jadi kita ada semua kelengkapan. HQ sediakan apa? Training. Semua kita kena tahu point-point berkait dengan company. Jadi ada dua bahagian yang kita kena tahu. Pertama, syarikat mewakili pihak dia. Kita sebagai ejen, kita kena mewakili kerja kita.
Dia buat kerja dia, tapi kita kena faham apa yang dia buat. Sebab tu, manajemen juga sedang memerhatikan kita. Kita dengan dia bukan duduk satu geng. Dia ajar kita. Jadi, company, dia buat langkah dia. Kita buat kerja kita, mereka buat kerja mereka. Masalahnya kita pergi buat kerja company. Itu masalah. Company ni kerja, kita duduk sibuk. Company, mereka dah ada dah jawatan-jawatan dia. Kita buat kerja kita sudah. Okey, bahagian kita pula sekarang ni. Bahagian kita ni apa nak buat? Dalam training kita, dalam bahagian kita ni. Main point dia apa? Okey, kelengkapan kita dah faham dah. Sistem manajemen kata, contoh, saya dah faham dah semua tadi. Anda yang tak faham tadi, nanti belajarlah. Nanti bagi tahulah nak buat training apa-apa berikutnya nanti. Ada top-top leader saya ke semua terlibat nanti. Okey. Lepas tu kita nak buat apa pula cikgu? Lepas apa? Minum air luah kado. Okey, tengkuk aku nak melalah. Minum dulu. Di kafe ni, bubuh dua ni. Dua dalam satu. Okey. Kita, hari ni kerja kita. Hari ni ceramah saya baru nak bermula hari ni. Tadi baru nak mengamuk. Okey, sistem. Anda, ini satu projek yang besar. Okay, satu projek yang besar, buatlah secara tersusun. Buat secara tersusun. Serius saya bagi tahu, serius. Jangan main hentang keromoh. Buat macam mana kita masuk projek yang besar. Kalau kita jadi engineer pun kita ada design dia. Kalau kita buat, kalau orang tu jadi kontraktor pun, kontraktor kena ada langkah-langkah dia nak jadi kontraktor, nak dapat duit. Apa bisnes yang melibatkan hasil yang berjuta, semua ada sistem. Semua dibuat secara teratur. Volten ni pun kita collect million. Yang hebatnya Volten ni modal tak payah collect juta. Jadi kita buat secara teratur. Okey, apa dia teratur tu nombor satu tadi, knowledge tadi semua tu tolong lengkapkan masing-masing. Nombor dua, setiap orang tolonglah saya. Ni ada tak buku ni? Kurang-kurangnya ada 20 keping. Anda mesti sentiasa ada 20 keping buku ni. Untuk buat closing mesti ada. Anda bila close orang sat lagi, ini tak ada. Anda ada sekeping. Lepas tu bila kawan tu tanya, saya tak boleh tak? Tunggu. Dia balik, dia pun dah hilang mood dah. Melaburlah sikit bro, melabur sikit. Jadi macam mana? Langkah satu saya nak bagi tahu kepada anda. Okey, ni start ni baru mula ceramah ni. Dia baru nak start ceramah habis pukul apa. Okey. Nombor satu, kita di dalam ni semua yang dah ada, yang baru pun ada, yang kebanyakan dah ada ejen. Dah ada ejen, dah semua dah ada dah. Jadi untuk kerja kita yang pertama sekali, anda kena memahami sistem pembayaran bonus itu. 3 akaun itu. Itu anda kena jaga. Jangan menderhaka pada raja dan negara. 3 akaun itu kena ada. Jadi anda kena buat 3 akaun. Akaun tu atas nama anda. A, B, C tu. Mesti ada 3. Kalau anda yang ada modal, janganlah kedekut sangat. Bila itu dah daftar, stok produk tu kena ada. Stok produk. Stok produk macam ni. Ni kena ada. Ada punya sound. Sound tu dengar telinga saya. Mr. Ganison. Mr. Ganison, tolong mute you punya handphone. Thank you. Mr. Ganison. Tolong mute handphone you, Mr. Ganison. Dia cakap sikit. Oh, dia. Mr. Ganison, tolong mute handphone you. Mr. Ganison, tolong mute handphone you. Mr. Ganison. Dia tak dengar ke apa? Dia tak dengar lah tu. Mr. Ganison. Sakit telinga aku. Nah. Mr. Ganison, tolong mute handphone you. Tolong mute anda punya sound. Tolong mute anda punya sound tu. Anda tengah mengamuk, saya dengar tu. Anda tengah bergaduh tu, saya dengar. Ganison. Mr. Ganison, saya dengar suara anda tu. Okey. Okey. Alright. Sekejap lagi bukan apa. Sekejap lagi kita duduk melatah tu, saya duduk dengar. Okey. Produk, nombor satu stok produk. Okey. Bila kita labur sikit, semua orang stok produk tu kena ada lengkap. Kita ni nak buat projek besar, bisnes besar. Janganlah stok produk, kena ada benda-benda macam ni. Belilah carton, kena ada standby dalam kereta dan sebagainya. Ni kena ada, ini kena ada, ni semua ni kena ada.
Benda-benda macam penting ni semua kena beli banyak-banyak, simpan. Sebab apa? Bukan apa, nanti saya nak ajar nak buat closing teknik tu macam mana. Okey. Jadi stok produk 3 akaun. At least akaun kita tu super. Yang nak buat serius letak super, habis tu topak super, cepat-cepatlah super tu, jangan lama sangat. Okey. Kemudian anda tolong bina 4 kumpulan. Okey, cikgu macam mana nak bina 4 kumpulan tu? Cikgu kami nak menaja orang pun kami tak reti tu. Macam mana nak buat? Okey. Yang pertama saya nak bercakap dulu tentang ejen yang lama. Ejen yang lama tolong kejutkan balik grup-grup anda yang telah crash tu. Dia sign up, anda tahu, saya dah try, baru ni, saya dah try. Tadi pun saya try call. Tadi saya try call 2-3 orang saja, saya semak kat bawah call tu. Saya order produk lagi. Saya heran. Tadi saya close satu orang yang dah sign up lama, keras setahun lebih dah. Tadi dia order BKF, satu carton. Dia kata apa? Tak ada orang ajar dia pun. Dia pun kata dalam produk tu sihat tu je. Boleh buat duit, dia cakap. Tak ada orang inform saya pun. Cuba anda semak balik. Anda tolong semak balik semua grup anda tu. Mungkin downline anda close tu, dia tak tahu. Anda ambil balik orang tu. Dia grup anda apa? Nombor satu, saya bagi tahu kerja anda. Anda tolong catik kat situ. Tolong catik. Saya cakap dengan anda tulis. Nombor satu, hidupkan balik grup-grup anda tu. Jadi nak dapat telefon tu macam mana? Anda cuba kontak di atas, cuba kontak di bawah. Carilah. Sehari dapat seorang pun jadilah. Sehari dapat seorang, anda close balik. Okey. Teknik closing tu macam mana? Teknik closing kita terbahagi kepada 2. Dalam Bolten dia ada 2 yang kita boleh cipta income. Satu dipanggil short income. Short income tu kita buat sale. Anda tahu tak, sale produk tu kalau kita anggap kita kerja macam kerja kilang atau kita kerja sale produk tu saja paling minimal 5,000 sebulan tau. Ni, kalau saya cerita jual ini saja. Ni. Cuba disiplin anda tengok teknik dia macam ni. Sehari, pada kita duduk kat COVID, kita boleh buat online, kita boleh buat macam-macam kaedah sekarang. Mudah saja. Cuba bagi target anda, mesti dapat sehari 1 je. Sehari 1 je buat sale. Nak bukti dulu. 1 ni untuk berapa? Tapi orang dengar, saya tahu banyak orang dengar ceramah saya yang tu. Tapi buat tak, balik ni dia tidur. Dia susah sungguh lah nak buat. Target sehari 1 pun dia tak nak buatnya. Anda buat letih lah saya ceramah. Saya dulu buat ceramah, sehari buat 1, buat jadual, buat apa. Balik macam tu je. Dia dah, sebab apa? Hantu raya tu tak mau pangkah. Dia ada tak mau buat. Payah cikgu. Walhal ni anda cuba tengok. Ni modal kita berapa ni? Modal kita yang ni berapa? 85 Wah. RM80 cikgu. 80. Aku pun lupa. Menjual 80 kan. Jual 110. Untung berapa? RM30. RM30 tau. Ingat belum tolak duit sponsor. RM30 je. Anda tahu tak RM30 tu kecil ke besar? Orang kerja sehari berapa RM30 tu? Anda pernah imagine tak? Saya pergi tanya satu orang tukang sapu tu. Saya, setiap kali saya tengok orang tukang sapu tu, saya mesti sedih. Orang tua pakcik tu, dia, walaupun COVID nanti kan dia tukang sapu sampah dekat Perangkulim kan. Saya selalu singgah bawa makan dekat dia apa semua. Dia tanya dia dapat berapa? Dia kata gaji dia dari sapu daripada pagi sampai ke petang tu dapatlah dia kata dalam RM40. RM40 sehari. Atau dia sapu. RM40 sehari sebulan RM1,200 dia kata. Itu pun kalau tolak-tolak dapatlah RM1,000. Tolak itu. RM1,200. Pakcik tu dah tua dah. Tak ada kerja apa, dia sapu petang kulit, sapu sampah. Sapu sampah. Anda tahu tak RM40? Ni satu ni untuk berapa tuan? RM30 tahu. Jual Alio je. Closing code online RM30. RM260. Orang nak dapat RM40 satu hari cuci sampah tahu. Tapi kita sebab kita dah hidup mula, kita tak menghargai orang lain. Sebab tu kita rasa benda kecil. Sebab kita duk tengok murti, duk tengok tu rasa kecil. Bukan macam tu. Saya bagi tahu kepada anda. Dalam bisnes, mula dari kecil-kecil dulu. Jangan tengok yang besar. Walaupun target kita untuk capai yang besar, bermula dengan langkah yang kecil-kecil. Yang kecil itulah akan besar. Mana kita pun beranak kecil, baru jadi besar, baru jadi tua. Semua start dengan kecil-kecil. Dalam dunia dia macam tu. Bukan beranak-beranak, pum, dah tua dah. Lari orang kalau beranak macam tu. Beranak dari sini baby kecil, berjalan, merangkak, naik sikit. Bisnes pun sama lah. Benda tu kan standard. Hari nak tengok lah. Sehari jual satu, RM30. Cuma main-main saja.
RM30. Target aku sehari satu ni je. Dah jual 2, esok cuti. Saya pernah buat ceramah ni berkali-kali tapi banyak orang tak nak buat. Sebab tu saya kata saya minum kopi free je. Tiap hari saya minum semua tu free je. Saya pergi jual kopi, saya jual ini 2, paling teruk pun saya jual 2, 3 sekejap saja. Sebab tu saya tak ada hal kata nak minum kopi, nak makan apa, semua free. RM30, kalau kali 30, 900 bro. Bayar kereta sebulan 900 tu kereta steady dah. Kalau boleh jual ada kotak, RM60, 6 kali 3, 1,800 bro. Kalau campur dengan kopi ni, 2 ni 1 kopi sehari buat. Sudah. 2 ni 1 kopi. Cuba disiplin, sungguh-sungguh target betul-betul. Tak adalah masalah financial. Belum masuk, bila kita buat repeat sale kan. Ini kalau habis 6 kotak, kan kita dapat duit sponsor 100 balik. Kita letak bawah dapat balik duit sponsor 100. Cuba anda kira balik. Cuba duduk saja-saja tu cuba kira. Lepas tu bila ni saya bagi rough. Bila anda nak jual tadi, tolonglah catat nama orang, nama telefon hak beli tu. Bubuh nama, alamat mana. Habis agak-agak dari kotak tu, habis berapa hari. Nanti call lah balik. Tak payah buat repeat sale lah. Dia bahkan beli sendiri je, kita tak payah nak sponsor. Customer tu dah ada dah. Tapi kita terus buat sehari-sehari. Jadi bulan kedua, kita dah ramai dah. Hak lama pun maintain, hak baru dapat lagi. Bulan ketiga, dia hak lama lagi bertambah ramai, duk order produk. Tak payah nak sponsor orang pun, anda tengok situ, collect duit gila-gila. Tapi kita tak faham. Sebab kita ingat adalah satu, perangai kita apa? Kita jual, kita makan habis. Modal pun kita tibai, untung pun kita tibai. Sebab tu kita tak nampak hasil. Cuba, sale bulan ni, guna bulan depan. Bulan ni jangan guna. Sale bulan ni, guna bulan depan. Bulan depan, bulan 2, bulan 3 baru guna. Jadi baru nampak hasil. Banyaknya duit aku. Cuba anda buat tengok. Cuba disiplin tengok. Ini cerita tak, bukan nak di closing orang lagi. Buat produk online, jual orang sakit ramai apa. Dah hajar, HQ dah hajar dah. Itu untuk part pertama. Anda belajar buat sale produk. Bukan kita akan jual selama-lamanya. Tapi untuk dapat ilmu tadi. Tujuan dia, bila kita buat training, kita nak dapat ilmu bagaimana kita close produk dengan orang. Kita nak tengok orang impact, orang reject macam mana. Anda jangan takut. Bila benda tu ingat, kita buat sale ni bukan kerana kita nak tengok main tu 100% nak base kepada untung tu. Tak. Kita nak tengok apa orang tu reflect dekat kita. Dia balas balik, oh kalau produk ni mahal lah. Kita, oh macam ni. Bila kita nak jadi leader, kita kena tahu poin-poin tu. Oh dia reject, kalau aku close macam ni, dia akan tendang aku macam ni. Kalau aku close macam ni, orang ni mesti macam ni. Watak dia kalau macam ni, orang tu mesti macam ni cakap dengan aku. Poin-poin ni penting untuk kita buat closing nanti. Bila kita nak buat close tadi, benda ni sangat penting. Jadi, tujuan dia kita ambil dua. Selain daripada kita dapat side income, kita dapat belajar bagaimana kita menguruskan produk yang kita buat sini dalam syarikat kita sendiri. Sebab apa? Dia jumpa musuh-musuh ni kata, ni saya kalau join agent dekat Voltan ni, kena cari orang ke? Pernah. Ayat yang selalu yang paling orang takut ni, orang nak buat bisnes, tapi dia keluar satu ayat yang bodoh. Ni buat Voltan ni kena cari orang ke? Habis kita nak cari apa? Cari King Kong ke, cari beruk ke, cari apa ke? Kan? Semua orang berusaha dengan orang. Kita buka restoran, bukan panggil beruk makan kat kedai kita. Kan? Kita panggil orang main makan kat kita. Cuma beza dia, dua bisnes saya cakap tadi. Satu, orang cari kita. Dua, kita cari orang. Dua tu je bisnes. Kalau nak income dia limit, orang cari kita. Itu income dia limit. Buka restoran, buka burger, tunggu orang cari kita. Income dia ada limit. Kalau anda rasa nak jadi jutawan, kita berurusan dengan orang tau. Kita manage orang. Cuma bukan kita jadi salesman, bukan pergi ketuk pintu rumah orang. Bukan kita ketuk, Assalamualaikum tuan, saya jual kunyit hitam mau kah? Jangan, bukan macam tu. Dia ada teknik dia. Itu yang HQ tengah buat kursus, leader-leader tengah buat. Bukan kita pergi merayu kau. Kita buat bisnes, kita ajak dia share dengan kita. Saya ada satu projek yang besar. Lah anda nak ke tak nak? Saya boleh buat, tengok. Hidup kita berubah. Lah anda nak berubah hidup. Main dengar cakap saya. Bukan saya nak merayu. Tuan, Laila, mai sinilah. Hamai duduk dengan aku. Itu kita nak makan dia. Kita bukan nak makan dia. Kita nak tolong dia. Bila orang kita nak tolong, make sure dia jangan duduk cakap banyak sangat. Macam Murti kata, tak mau. 1, 2, 3 kali try. 3 kali, next. Dengar ayat Murti kata apa. Kita try 3 kali je. Saya pun sendiri cakap macam tu. 3 kali je.
Pergi satu, dua. Kita nak tolong dia. Bayang, nak tolong. Orang tak nak, sudahlah. Yang kita nak pening kepala pasal apa? Ayah, cikgu, saya susah lah ini orang. Dia tak nak, sudahlah. Kita nak tolong dia. Kita dapat satu projek besar. Bayang, kita dapat satu projek besar lah. Kita nak dia, kalau dia kita tengok dia pun hidup dia susah atau dia ada potensi, dia tak nak, sudahlah. Setelah 3 kali, next. Jadi, benda ni penting kat mana? Dekat sale produk tadi. Untuk belajar. Walaupun anda cikgu, saya malu. Buang. Bisnes ni bukan kita malu bertempat. Kan? Banyak penyakit orang ni, dia rasa dia malu. Malu pada tempat. Saya paling minat jual produk ni. Paling minat. Saya pergi kedai mamak, kedai mana pun, paling best jual. Sebab apa? Senang. Cari 30 ringgit. Pakcik tadi tengok cuci sampah sehari 40 ringgit. Saya sekali jentik. Assalamualaikum pakcik. Ni kopi. Buat apa cikgu? Ni saya jual kopi bro. Kopi. Ini kopi bukan sebarang kopi. Harga dia mahal nak mampus. Tanya baru saya jual. Berapa harga? Mahal ya? Tuan baru tahu. Ingat kopi murah. Ini kopi hak RM5 dah lah. Ini kopi jahanamnya harga RM60. Berani telan. Mati tanam. Dia kata, hui, produk apa ni? Boleh mati. Nah, try 2. Bagi 2 paket dia free. Dia baca-baca, wih, sedap bro. Kotak berapa? 60. Bermain 2 kotak kat aku. Tak ada nak cerita apa pun. Itu salah satu. Saya selalu nak auta kat orang. Tengok orang lah. Yang penting, saya boleh share dengan dia. Dia boleh tengok, kopi tu, baru try semalam, kopi tu sebenarnya kopi apa? Dia ada call saya balik kan. Kopi tu sebenarnya, tapi best lah dia kata. Kopi tu sebenarnya apa benda dia kata. Hang buat MLM ke apa? Dia mula tanya kan. Jadi kadang-kadang kita auta dia sikit. Bukan tujuan kita. Baik, orang closing teknik tu. Jadi, ni nak jual satu kopi, closing kat 2 jam. Hantu ada kopi ni. Dalam kopi ni, dia dari mana? Daripada Rusia, daripada Perancis, daripada Amerika. Dalam ni ada bahan ni campur, dia terang macam saintis tu. Ini, alhamdulillah, dia baca habis ni. Ni nombor berapa. Kawan tu dah telan ayat. Order nasi lagi. Lapak ni, tengah cerita ni, dia order nasi. Lepas tu dia order makan lagi. Tengok makan ni RM80. Dia pun beli sekotak. Untungnya RM15. Kena bayar RM80. Jahanam. Closing tu, yang penting point kita, dia beli. Ada orang kita gurau boleh. Jadi, bro, hang kaya lah ni bro. Lah aku kerja jual kopi. Aku tahu. Lah aku jual kopi RM60. Hang kena tolong aku Ustaz. Beli kopi ni kat aku. Aku dapat untung RM15. Kemudian aku 45 bro. Aku habak terang-terang. Aku lah nak RM15. Dapatlah duit aku. Hari ni aku punya big pocket. Okay bro. No problem. Nampak? Simple je. Okay bro. Tak ada masalah. Tuan dah loaded. Tuan dah pakai kereta mewah. Tuan dah kayu-kayu. Support lah saya sikit. Ni kopi ni bukan sebarang kopi. Telan sekali boleh mati. Kata kat dia. Dia pun, hoi, kopi apa telah mati. Dah RM60 ya bro. Memang miracle. Tengok. Oh dia pun, sebab kita pun tahu dia mesti tengok. Woi, kopi bukan sebarang kopi. Berapa? 60. Okey, maknanya. Tinggal satu flyer bagi nombor telefon. Tuan, kopi ni tuan nanti try. Tuan akan tengok impak dia macam mana. Esok tuan call saya balik. Masuk topik tu, closing sikit. Dah. Jadi, kita buat itu sebenarnya kita punya agent nanti. Hari ni dia boleh jadi agent, tapi kita simpan dia. Dengan buat income produk tadi, jadi kita kena buat. Dan yang kesilapannya dia buat apa? Dia buat sale je. Dia sale, esok dia pergi buat sale sana. Dia pergi buat sale sini, dia buat sale. Kita bukan jadi salesman. Dekat Volten kita tak jadi salesman bro. Dia buat salesman, esok dia pergi cari. Jadi sampai bila anda kalau sepanjang hayat kerja duk jual menatang ni, bila yang nak jadi jutawan? Saya nak ajar anda jadi millionaire. Jadi kalau tujuan tadi untuk kita close orang tu, bila dia dah minum kopi kita ada satu talian dah dengan dia. Dia nak produk esok dia akan call kita. Kita boleh communicate, dia pun tak marah sebab dia tahu kita berurusan dengan dia punya produk. Kita ada urusan. Maksudnya bila kita call dia pun kena tak marah kita. Bro, kopi habis ke belum? Ada sikit ni. Tuan ada free, main hantar, main 2 kotak. Nanti kita pergi jumpa. Boleh jumpa. Maksudnya kita dah ada urusan, dah dapat kemudahan untuk closing dia nanti. Tapi apa kesilapan yang dia buat? Dia pergi jual produk ni habis, dia pergi cari online, dia pergi jual habis, dia pergi jual habis. Wah, dia dapat tadi orang yang berpotensi. Tetapi dia sendiri menjadi salesman. Kesilapan kebanyakan leader dalam Volten, dia jadi salesman. Salesman maksudnya begini. Anda berhenti jual, berhenti income. Pergi jual, ada income. Tak ada jual, tak ada income. Dan Volten bukan macam tu. Itu untuk anda training basic. Okey? So, itu perkara nombor 1 sebagai, apa tugas kita sebagai agent.
Buat sale tu untuk apa? Untuk bina kumpulan. Sebab konsep asas dalam Voltaire ni apa? Sama. Konsep asas dalam Voltaire ni kita bina satu rangkaian sale yang besar dengan volume yang kecil. Keuntungan yang kecil tapi volumenya besar. Untungnya sikit tapi volume permintaan dia ramai. Jadi peringkat awal buat tu. Okey, kedua, 3 akaun tadi dah ada produk kan, semua kelengkapan tu untuk buat sale semua dah ada. Okey, bina 4 grup tadi. 4 grup anda cari grup-grup yang dah ada, yang dah lama. Kedua, yang buat 4 grup tu, cikgu saya sponsor orang tak dapat je. Saya tak pandai nak close orang. Okey. Bila close teknik, saya kata tadi kelengkapan tadi anda kena jawab balik. Anda dah faham tak benda sistem tadi? Oh cikgu, benda tu saya jam otak cikgu, saya dah tua. Kalau jawab macam tu, jam, saya nak jawab apa? Saya pun dah tua dah. Bila dapat projek berjuta macam ni pun tak nak buat, tak nak study sikit pun tak nak. Itu kan standard. Semua orang bagi reason macam tu. Anda nak berubah hidup, paksalah diri. Bukannya susah pun. Paksa semua orang, leader semua paksa. Tanyalah daripada atas sampai ke bawah, top 10, top 30, semua paksa diri. Nak capai sesuatu bukannya kalau mudah begitu, kaya semua orang. Tapi sebab malas tadi, sebab takut tadi, menyebabkan kita fail. Jadi anda 3 tu buka 4 league. Okey, apa yang anda nak buat? Bina 4 grup. Okey. 4 grup yang anda bina tu, anda cari 4 kawan je. Kalau masuk akal sebenarnya, tak masuk akal kalau kita tak ada 4 kawan. Okey, cikgu, saya 4 kawan tidak ada masalah. Masalah mereka saya nak, tapi mereka tak nak buat. Betul tak? Mereka tak nak buat. Kenapa mereka tak nak buat? Sebab dia tak nampak kita. Dia tak nampak kita yang buat ni pun tak nampak dapat apa-apa. Betul tak? Dia duk tengok kita duk puluh siang malam. Kita duk cerita ni bro. Hang ni jadi jutawan. Duk tengok muka kita. Atas bawah. Hang ni jadi jutawan ke belum? Dia mesti attack kita macam tu ya. Jadi macam mana nak buat tu cikgu? Sebab tu Ahmad kata, kena buat dengan cara tersusun. Okay. Bila saya minta anda cari 4 orang. Anda jangan menderhaka kepada raja dan negara. Cari 4 orang. Upline. Anda tak lepas, jangan cuba buat pertemuan dengan upline yang berpotensi. Ingat, upline yang berpotensi. Buat apa? Nak kali 4 orang je. 2 dapat pun anda dah okey dah. Kalau agak upline ni tak lepas, next ada lagi upline di atas tu. Jadi, apa maksud saya tadi? Anda di sini semua kena berkenalan dengan upline anda di atas. Jadi upline, kita bukan tahu kan di bawah kita ramai mana. Tapi kita nak tengok yang kita kenal apa penyakit kita. Kita kena muka tu je. Poin saya apa? Anda jadi upline hanya mengenali muka kawan tu je. Sebab tu kita tak naik-naik. Anda patutnya tangkap bawah network kita tu di atas, di bawah tu ada, di bawah tu ada, di bawah tu ada. Kita kena cari tu mana. Tolong pas nama tu dekat upline. Takut upline ni apa ni buat. Dia masalah dekat situ. Bila anda tengok, okey, bila anda tanya saya, contoh, kalau anda tanya posto, bawah saya tahu posto. Bawah posto ada 3-4 orang. Hak lain mana? Dalam grup ada, saya nampak. Dalam grup tu dia masuk. Tapi saya tak nampak hak mana potensi, hak mana. Sebab tak di-introduce pun. Jadi bila, apa yang kita nak buat? Waktu free-free, kalau kita boleh minum kopi lah. Kerana kopi boleh minum kopi. Cuba kita bawa yang potensi tu, minum kopi dengan upline. Upline belanja apa? Bro, free tak malam ni? Jom kita ngopi sekali. Mari. Saya kata contohlah saya jadi upline. Cikgu Amir ada free tak? Cikgu, malam ni kami nak jumpa cikgu lah. Minum kopi cikgu. 3. Walaupun kita tak close dia apa-apa, tapi sekurang-kurang saya kenal dia. Okey, di waktu anda tengah close tak lepas, tiba-tiba mana saya close dia lepas. Bila saya baik dengan dia, saya tengok contoh, dia tengok mungkin anda baru start, dia tak nampak contoh. Mungkin tengok senior yang lama tu, dia dapat contoh. Jadi dia ni saya berkawan dengan dia, mengopi dengan dia hari-hari. Agak-agak grup tu hidup tak? Grup tu hidup, tapi kita tak. Kawan kita. Kawan kita. Dalam grup tu, anda bubuh saja. Tolonglah saya bagi tahu. Upline tu, semua upline tunggu je. Takat apa anda ke, cikgu free tak malam ni, cikgu ada mana? Kami nak pergi kulim jumpa cikgu boleh tak? Bukan kata saya pandai close. Tak, ni contoh saya. Tapi at least saya kenal. Bila saya kenal, saya boleh call dia tak? Saya boleh bagi semangat dekat dia tak? Dia jadi kawan saya tak? Bila saya jadi kawan saya, kan saya nak tolong. Dah lah jadi kawan, downline aku pula. Tapi kita tak.
takut nak kita, sebab tu dalam grup anda tengok, saya kalau grup ini saya kena 1, 2, 3 yang communicate dengan saya. Hak bawah-bawah tu, hak dia sign up tu, semua ada potensi, tapi yang manage siapa? Kita tadi, hak sponsor tadi manage. Kita orang baru, kita manage dia saja. Dia tengok kita. Hari-hari dia tengok kita. Hang boleh kurang aku. Jadi cuba lepas ni, anda semua yang ada dalam grup, tolonglah introduce dekat upline anda. Berkawan, maksudnya bukan suruh dia, bila ada kursus, baru nak bawa upline. Tak. Upline pula berfungsi macam ni. Upline tolonglah berkawan dengan grup. Sebab grup-grup ini adalah grup kita. Kawan baik kita. Jadi anda yang jadi upline, tolong berkawan. Waktu kadang-kadang kita tak cakap tentang Voltem pun. Kita duduk, bro, main kopi. Sembang kosong. Jadi ada free masa, okey boh, ada free masa tak hari ni? Saya ada satu benda nak present kat anda. Jadi kita nampak tak, kita macam dapat direct. Dia rasa apa? Downline kita tadi rasa dia direct dengan kita. Dengan upline aku, dia pun top 10, top 20, top 30. Masalah tak, kita tak. Kita kerja kita lah. Dia beli produk, dia turun. A pergi B, B sponsor C. C sponsor D, D sponsor E. E sponsor F. F sponsor G, G sponsor H. Mati. G tak tahu siapa di atas. Dia pun tak kenal siapa di atas. Siapa binatang apa top 10, top 20 saya pun tak tahu dia kata. Dia pernah tengok gambar ada lah. Jumpa tak pernah pun. Jadi lepas ni, tolonglah semua anda. Kalau anda nak sukses, upline kita sama-sama. Saya sendiri, kita kena bergabung. Waktu orang ni free, kita main ngopi. Pada kita duduk saja-saja, kita dapat kongsi ilmu. Kita dalam Voltem ni insyaAllah, kalau kita duduk berjumpa, tak kosong yang kita bersembang. Mesti kita bersembang macam mana nak bangunkan Voltem, betul tak? Jadi lepas ni, buat kumpulan tu. Jadi, macam mana nak bantu anda, tadi buka 4 lek. Kan, semua orang ada 4 kawan. Penyamun tarbus, rompak bank pun dia 4 orang selalu. Dia pun buka network. 4 orang. Dia mesti buat geng. Mana ada orang samu bank seorang-seorang. Mesti buat geng. Penyamun pun ada downline. Kita cari 4 orang. Tolong. Kata dia ni jenis mangkuk sangat. Okey. Cari tak lepas juga. Next bawah dia. Hak ni ada potensi. Tak lepas juga next. Okey. Berapa kali kita try. Last mesti dapat 4 tu. Hari ni atas. Kata contoh lah. Hari ni jumpa postor. Bawah postor. Okey. Postor lepas 2 orang. 2 orang lagi dia tak lepas. Dia pas kat atas pula. Saya lepas seorang saya. Satu lagi tak lepas. Pas kat atas lagi. Akhirnya 4 tu lengkap juga. Jadi anda yang ada network, fokus kepada 4 orang yang berpotensi tu. Cari 4 orang yang anda tengok ada potensi. Jangan orang sakit. Ni dah bawa orang sakit pikul. Cikgu ni saya bawa dengan orang sakit. Jam saya. Cari yang potensi. 4 orang je. Dan 4 orang ni dilayan oleh semua apa ni. Jadi janganlah, bro, hang free, aku buat prospek ni, jumpa aku. Jakah kau tu. Jadi bawa ada. Jadi waktu dia free, kita pergi ngopi. Kawan ni, hari ni kawan ni pula. Hari ni kawan ni. So, inilah bentuknya pasukan. Teamwork. Teamwork wujud daripada perhubungan. Sekarang ni hang kawan aku. A kawan dengan B je. Bila jumpa A, dia tahu A tu ada B je. B kawan dengan C je. A tak tahu dah C tu siapa. Tak pernah introduce pun. Jadi A sponsor 4 orang. B1, B2, B3, B4. Minum kopi pun B1, B2, B3, B4. Ada meeting pun B1, B2, B3, B4. B1 tu pun kurang faham. Dia pergi tanya C. C1, C2, C3, C4. 4 tu kurang faham. C4 tu pergi jumpa. Langsung tak faham bawah. Lepas tu jam. Mati kat situ. Sebab tarik bawah, tolak ke atas. Tarik bawah, tolak ke atas. Tarik bawah, tolak. Dia akan bentuk satu pasukan yang semuanya faham sama rata. Bila semua faham sama rata, dia pergerakan tu sama semua orang. Bila pergerakan sama, hasilnya juga akan sama. Hasilnya akan sama. Jadi kita bukan perlu ramai. 4. Lepas tu kita dah dapat 4, apa tugas kita cikgu? Dan 4, okey. 4 ni nak buat cikgu. Kita perlu bantu mereka habis-habisan, tolak mereka naik kepada top 30. Kerja kita itu je. Dan tengok kita dapat potensi 4 orang tu, berhempah pula lah kita sebagai apa ni. Buatlah apa pun, tolong 4 orang ni. Dia teknik tu. Ni tak, A cari B. Angin tu duk main. Saya cakap A, B, B, C, C, D, D, E, E, F. Kalau anda buat macam tu, jenuh. Anda kena cari satu orang yang betul-betul power. Anda kena cari tiba-tiba top dia ni memang dia master. Kena cari leader, top leader. Mana ada top leader lah sekarang ni. Kita yang create diri kita dulu jadi leader, copyright ke bawah. Jadi leader. So di situ tugas kita apa?
Dah siap 4 tu, tak ada apa dah tugas kita melainkan membantu 4 orang tu bersungguh-sungguh untuk dia selesai. Jadi A, B, C D yang kita saja tadi pun sama juga. Dia dah dapat 4, tugas dia akan membantu dia punya level tadi. Jadi benda ni dapat lengkap. Anything error pun, kalau berlaku 50% fail pun, anda tetap dapat top 30 juga. Anda mesti dapat top 30 juga. Sebab top 30 tu income dia, kalau kat bawah tu insyaAllah dalam 15,000 sebulan tu anda rasa insyaAllah kita boleh dapat. Tapi kena disiplinkan diri tadi. Mula buat perancangan. Ini saya buat ni soft now. Nama soft training. Soft training ni saya tak boleh detail sangat. InsyaAllah anda yang pergi ke Sungai Petani, kita buat 3 hari 2 malam kan. Anda guru RP tu dan tak? Sempat tak dapat RP? Kalau sempat dapat RP tu masuk training 3 hari 2 malam. Di situ insyaAllah detail. Detail. Anda boleh tengok. Jadi yang nak buat personal dengan saya insyaAllah nanti. Kalau ada masa, kita ramai, kita buat training. Saya buat juga sehari untuk bahagian-bahagian yang HQ belum lengkap. Saya akan ambil bahagian tu nanti. Saya ambil bahagian macam hari ni kan. Nak closing teknik, nak kembang grup tu macam mana. Cikgu saya ni dah tua cikgu. Kereta tak ada tapi saya nak buat. Macam mana saya nak tolong anda atasi benda-benda macam tu. So, saya ajar tadi 4 grup tadi. Anda jangan rasa give up. Yang buat tak jadi, try tak jadi, tak apa. Okay? 4 tu. Bina grup. Anything. Kalau error, 2 berlaku ada income tak? Tetap ada income. 3 grup jalan, tetap ada income. Betul tak? Perfect, 4. 4 jalan, kayu. RP point anda tahu tak? Kuasa RP dekat mana? Okey. Ni kita dah agak lama ni. Saya dah ceramah ni laju sangat ni. Okey. Last kali saya nak pergi. Dari segi income daily, anda buat dulu setakat mana mampu. RP point tu. RP point paling penting saya bagi tahu. Aset paling gila dalam Bolton adalah RP point. RP point ni memang syok tengok. Withdraw melambung naik. Withdraw melambung naik. Ni ada apa lagi? Ada lagi 1,000 apa tak. Tengok income. 1 point 100 ringgit. Anda tengok 5 point je, 50 point dah dapat duit dah. 350 point dah dapat beli kereta dah. Okey, point tu macam mana nak buat cikgu? Anda tahu tak? Kenapa kita punya point lambat? RP point tu dia lambat naik. Sebab anda tak ada kaki silang dia. Kaki silang tu. 3 akaun tu, dia ada kaki besar, paling besar, kecil sikit, silang tengah. Kaki ni, anda tahu tak? Anda kena ingat, 2,500 PV, kiri 2,500 PV kanan, anda akan dapat 1 share, 2 RP. Tapi kalau anda duduk di posisi yang betul, di akaun kedua, dan akaun ataupun akaun ketiga anda, kiri atau kanan, pada kedudukan yang betul, 2,500 PV itu nilai dia bersamaan dengan 2 share atau 4 RP. Benda ni anda kena belajar. Benda ni kena belajar. Apply. Tolong saya. Explain dekat mereka. Anda tahu tak benda tu? 1 share tu bukan main-main tumpung. Kita satu bulan, kalau kita dapat 1 bulan, anda tengoklah. 1 bulan dapat 4 share. So, serius. 1 bulan dapat apa kita punya RP 4 je. Simpan contoh 4. Kali 4 kali, kalau setahun tu 10. 40 tu 4,000. Kita kerja nak buat loan 4,000 pun jenuh. Main-main macam tu saja. Kalau 8 dia pergi sampai setahun pun. Setelah kita apa slow sangatlah. Tapi setahun kalau anda tengok setahun boleh tak kita pergi pinjam bank 10,000. Dia mesti isi surat. Ini tekan button. 10,000.
Tekan button. Nak dapat orang 35,000. Benda ni bukan lari. Okey. Guna kaedah reverse psychology. Faham tak? Closing teknik ni, bila anda buat closing tadi, dan tadi anda nak cerita tentang company apa tu, guna kaedah reverse psychology. Reverse psychology ni anda tahu tak? Cakap terbalik. Nanti saya akan buat dalam Facebook saya. Topik nanti, reverse psychology. Topik tu panjang. Bagaimana kita buat close orang, nampak negatif tapi dia sangat positif. Jangan guna attack orang. Anda guna attack, ni hantar tak ini, hantar. Hampa dah buat company apa, company hampa tu teruk. Kawan tu buat company lain, kita pergi hentam company kawan tu pula. Kalau saya duk buat Volten, tiba-tiba orang nak taja saya, tembak Volten. Agak-agak saya nak masuk ke company tu. Walaupun cantik pun dia, mampu saya tak masuk bawah dia. Tapi kita duk buat, saya duk tengok bila dia jumpa, hantar tak company, kami punya bagus. Dia direct macam tu, closing teknik dia. Orang patut reverse psychology. Guna keadaan reverse psychology, terbalikkan dia. Jadi benda ni penting. Bila anda nak buat penajaan, build produk, banyak guna reverse psychology. Apa maksud reverse psychology? Nampak seperti kita negatif, tapi kita sangat positif. Kaedahnya macam mana cikgu? Okay, nanti saya akan buat satu kursus lagi. Sama ada kita nak buat macam ni pun boleh, atau anda nak saya buat macam ni juga. Kita duduk dalam grup macam ni, dalam 5-60 orang, kita buat reverse psychology. Atau nak saya buat kat FB supaya open kat semua orang. Saya rasa buat macam ni lagi lebih secure. Reverse psychology. Bila kita buat closing, kita gunakan kaedah reverse psychology. Anda tengok, kita terbalikkan dia. Maksudnya tadi, kucing tu kalau kita pijak, dia menjerit kan. Kucing tu kalau kita pijak, dia menjerit. Tapi reverse psychology, lagi kita pijak, lagi dia senyum. Lagi kita pijak, dia miau, miau, dia seronok. Itu dipanggil reverse psychology. Bahasa bodohnya. Jadi, macam mana nak guna teknik tu? Kebanyakan orang tak nak duduk bawah kita sebab kita attack leader tak kena tempat. Kita tengok dia nak buat, mangkuk, hang buat kerja macam tu, bila kita duk maki hamun dia. Hang tahu tak duduk ni, kita duk attack, dia baca apa? Dia baca, dia ni rasa dia hebat. Aku ni kuli dia. Aku ni dah lah kena buat kerja. Bonus upline dapat. Betul tak? Dia duk rasa macam tu. Maki-maki aku, marah-marah aku. Lepas tu, dia tak apa. Bukan macam sebab tu saya kata banyak orang, bukan tak nak buat Volten, tapi tak puas hati dengan sponsor ni. Anda yang close, anda yang duk hentam, duk belasah dia. Akhirnya dia tak nak. Dia tengok pening kepala, tak kaya. Dia jawab apa? Bro, tak kaya pun tak apa bro. Dia marah tu. Sayang. Sebenarnya kita bentuk perhubungan yang baik dengan downline kita. Kawan baik. Hari ni dia tak aktif, kita ada guna kaedah lain. Dia akan aktif sebab dalam dunia ni semua orang buat bisa cari duit bro. Semua orang, duit ni memang kalau dia tahu lah Volten hebat, tak tidur malam dia. Jadi kita kena belajar benda ni, reverse psychology. Okay? Jadi bila kita buat 4 grup tadi, kita kena ada belajar bentuk kumpulan. Bentuk kumpulan mati sebab kita selalu menyerang kita punya downline. Memanglah dia orang ni, kita duk kata dia mangkuk, dia baru. Dia baru, mesti dia bagi reason banyak. Jadi sebab tu saya kata, perkenal dekat upline. Kenal dekat upline. Kita tak boleh manage orang ni, bagi upline buat manage. Kita manage yang ni. Bahagi-bahagi, jangan semua kita nak conquer. Bila semua kita nak conquer, jam kita. Kita kan bentuk nama pun pasukan, teamwork. Pas sikit. Minggu ni pas dia ni pergi kat, okey atas ni Anwar. Sebelah ni siapa? Cikgu Amir ambil handle sat. Atas lagi kita bagi Siti. Atas lagi siapa lagi di atas yang boleh tolong kita. Okey, minggu depan pindah pula kawan ni ke sini, kawan ni ke sini. Jadi anda cubalah buat benda ni. Anda tengok impak dia berbeza. Tapi kalau kita seorang je jadi tokong, duk borong hari-hari, pagi kita nak manage kita, lama dia tengok muka kita, kita tengok muka dia. Dia cabut gitu ya. Bagi meriah, bagi seronok, bagi happy. Itu dipanggil reverse psychology. Jadi bila bentuk benda tu nanti, dia akan bentuk satu pasukan. So untuk next ni topik, saya akan bagi tahu sama daripada hari ni. Sebab saya buat training biasanya lama, tapi at least anda dah ambil sikit-sikit bahagian. Sebab malam kita free, saya buat kuliah ni untuk buat bantu anda seluruh Malaysia. Jadi anda yang ada downline lepas ni, tolong convince mereka masuk dekat kursus saya. Sebab saya bukan kata terbaik. Saya ambil yang mana part yang penting saja. Bukan lengkap dah ni. Hak lain company dah buat dah. Banyak top leader dah buat dah.
Saya cuma ambil bahagian closing, nanti nak close macam mana, nak buat macam mana, nak bina grup tu macam mana. Dan yang paling ajaib sekali, anda tengok, bila mana close yang paling hebat, apabila income itu close dia sendiri. Tadi kita dah close dia kan, bila dia buat, esok dia dapat income. Dia tengok, siapa yang close dia? Income tu nanti close dia, anda tengok dia tak mati dah. Yang kita nak buat memang dekat situ. Bila income tu close, bila income tu sendiri yang akan tolak dia naik, kita pula tolong tiap supaya dia naik lagi. Bagi dia income tu naik steady lagi. Tapi kita jangan berhakal. Ni kita duk bergaduh dengan upline, duk mengata kawan tu, kita jadi upline dia, kita tolong dari batu api. Tahu dia tu memang patutnya kita tolong tiap. Macam mana suruh dia, kita tumpang tui lagi. Tumpang tui suruh down lagi. Dia bunuh siapa? Dia bunuh grup dia sendiri. Dia bunuh diri dia sendiri. Sebab tu saya minta, apa yang company buat, apa water tu, mungkin kita HQ banyak program buat. Bukan semua anda kena hadir, tak payah. Yang mana anda perlu hadir, hadir. Anda tak perlu hadir, downline anda tu push dia untuk hadir. Bila saya buat training macam ni, anda tolong close group. Sebab apa? Saya ambil, bukan kata saya nak ajar anda. Sebab anda ni kebanyakan semua adalah dalam grup saya. Ada juga dalam set grup. Saya pun tak kisah grup siapa pun. Bagi saya, semua di World 10 adalah grup saya. Jadi kejayaan kita adalah kejayaan sama-sama. Okey. So saya rasa saya sampai situ sebenarnya ada lagi lebih kurang sejam lagi. Saya nak sambung bahagian reverse psychology dan perkembangan grup, bina grup. Jadi kalau anda bersetuju, anda tulis je komen apa-apa kat situ. Kalau tak setuju cikgu, rasa cikgu punya program memang semak kepala saya cikgu. Nyampah tengok muka cikgu. Tulis kat komen tu. Ini last kita tak payah buat dah. Saya buat kat Facebook saja. Kat Facebook saya boleh tengok muka. Okey. Jadi sebab masa dah lewat dah ni. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda. Walaupun ceramah tak habis lagi. Saya insyaAllah saya doakan semua orang yang hadir pada malam ini menjadi kawan baik saya. Dan nombor handphone saya semua ada dalam grup kan. 012-649. Oh dia kan. 640659. Anda bolehlah WhatsApp. WhatsApp kena tulis nama tau. Kalau anda tulis WhatsApp. Nama saya memory loss sikit. Tulis nama saya bawah siapa. Saya cikgu bawah siapa. Top leader anda di atas tu siapa. WhatsApp saya. Walaupun saya boleh simpan nombor anda free anda WhatsApp main WhatsApp. Kita buat perhubungan saja. Waktu saya free, saya akan call anda. Waktu anda ada free, saya akan cuba bantu anda. Saya pun ada ramai. Tapi mana tahu kalau anda bersungguh-sungguh, saya fokus ke anda juga kan. Jadi anda jangan rasa malu, jangan rasa segan. Saya insyaAllah try the best. Make sure saya doakan kita sukses sama-sama di World 10. Okey, terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Terima kasih anda semua. Jumpa kita lagi next. Saya akan inform kepada dalam grup untuk sambung pada khusus pada hari ini. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Jadi untuk malam ni saya rasa kita sampai di sini je insyaAllah. Di masa-masa yang akan datang, kalau ada Cikgu Amin nak buat, so kita akan info lah, kita akan bagi link. Okey, terima kasih DJ Anwar. Ya, sama-sama. InsyaAllah. So jadi apa yang Cikgu Amin bagi, apa yang Cikgu Amin share, insyaAllah sama-sama lah kita manfaatkannya, insyaAllah. Semua kita sukses di Seroten ni, dunia dan akhirat. InsyaAllah. Jadi saya rasa sampai di sini untuk malam ni. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.